Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, alhamdulillah kita teruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran dan juga tadabbur ringkas kepada beberapa ayat Al-Quran. Sambungan kita surah Yunus. Surah Yunus iaitulah surah yang ke-10 di dalam juzuk yang ke-11, bermula dari ayat 15. Ayat 15. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjun قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. Ayat ini menceritakan kepada kita bagaimana puak kafir memberi cadangan supaya tukar ayat, tukar Quran. Sebab Quran hak mari ni tak kena dengan selera dia, tak selesa. Jadi dia suruh tukarlah, suruh Nabi buat mari hak lain lah, dia kata kan, buat mari hak lain. Gitulah perangai puak-puak kafir. Kalau dia dah tak terima, macam-macam alasan dia mencari, kan? Macam-macam alasan. Allahu Akbar. Jadi Nabi kita biasa ya. Puak kafir mari nak bercakap dengan dia dengar. Kemudian lepas Nabi dengar, Nabi kata sekarang ni giliran aku pula dengar. Mu kena dengar bercakap, mu kena dengar. Itu dia panggil uslub al-hiwar, uslub berdialog. Mu cakap aku dengar, aku cakap mu kena dengar. Tapi setengah orang ni dia suruh kita dengar hak dia aja. Waktu kita bercakap dia lari. Tak. Itu tidak mantiki dari sudut perbincangan. Kita kena dengar dua-dua. Dia dengar kita dengar dia. Baik. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas nyata. Ayat Quran ni Allah Ta'ala turun dengan keadaan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang fasih yang dipahami oleh puak-puak masa tu, puak Quraisy. Zaman kita hari ni, sebab kita tidak Arab, orang Arab pun payah nak faham, kan?
Arak kita sudah bercampur-campur, tidak lagi fasahah tu sudah tidak ada. Bercampur, mari kita hak Melayu ni pula lagi campur, orang kata bercampur gaul habis. Sampai hari ni pun sebahagian daripada kita surah Al-Fatihah pun tak dapat menguasai makna dia, kan? Tak dapat menguasai rahsia dia, sebab kita lebih tumpukan kepada sekadar boleh baca, kemudian kita terhenti setakat tu. Itu kita panggil tahap yang pertama. Satu kumpulan lagi terlalu terjun ke dalam bidang tajwid. Dia duk tumpu ke hak ni, dia tak pergi kepada tafsir dan tadabbur. Kita kata ini juga kecuaian. Habis yang lengkapnya macam mana? Yang lengkapnya kita kembarkan semua sekali. Kita belajar tajwid dengan makhrajnya, dengan cara bacaannya, idghamnya, matnya, kan. Kemudian kita pergi kepada tafsir, tadabbur. Jangan berhenti setakat tu. Kita pergi kepada beramal dengan muqtada, dengan isi kandungan Al-Quran. Barulah dia menjadi manfaat yang cukup besar. Itulah maqasid ataupun objektif diturunkan Al-Quran. Quran turun untuk apa? Untuk menjadi kitab hidayah, syifa, penyembuh daripada penyakit zahirnya, penyakit batinnya. Alhamdulillah. Bahkan penyakit fizikal, orang kata dengan Quran, na'am, sebagaimana yang telah berlaku kepada sahabat-sahabat yang pergi tiup Al-Fatihah kepada ketua kampung yang kena gigit, kena sengat tu. Itu pun jadi. Cuma jangan kita lebih itu saja. Quran ni macam Quran kitab bomo pula. La, kita kata bukan Quran bomo, kitab hidayah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita letak situ. Baik. Al-Quran ini apabila dibaca kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas nyata, orang yang beriman sami'na wa ata'na. Tapi orang yang keras kepala apa jadi? Qala allazina la yarjuna liqa'ana a'ti bi Qur'anin ghairi hadza aw baddil. Maka berkatalah orang-orang yang tidak menaruh ingatan, orang yang tak percaya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak menaruh ingatan menemui kami untuk menerima balasan. Dia kata apa? Bawalah Quran yang lain daripada ini. Masya Allah, tabarakallah. Awak mari Quran lain weh. Sebab apa? Quran ni tak betul berjalan ni. Kita duk sembah batu, sembah kayu, sembah berhala daripada tok nenek lagi. Tiba-tiba mari Muhammad cakap tak boleh. Mari lain. Jadi dia tak suka. Atau tukarkanlah dia. Jadi perangai nak menukar-nukar, perangai tak setuju ni daripada dulu lagi. Mana-mana ajaran pun lagu itulah. Kita ni jangan jadi perangai orang yang semua benda tak setuju belaka. Jadi hari ni kita kata tak kena kita ni orang kita lain. Orang kita lain hak tak berlagu angin dia, tak jadi juga. Sama juga dalam kehidupan. Kita hari ni kita sokong ni, bila kita tak berlagu angin kita, tak jadi orang ni tukar. Akhir kali kita ni kodok kerja menukar macam tukar selipar. Tak, kita kata lah, prinsip perjuangan itu kena ada. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak berhak menukarnya dengan kemahuan aku sendiri. Quran bukan aku cipta. Bukan aku yang buat. Macam mana sewena-wenanya aku nak begitu tukar? La, kita kata tidak ada. Bagaimana aku nak pergi tukar nak pergi tukar Quran itu sendiri? Kita kata Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Nak gitu senang-senang dia main tukar-tukar tak? Kita Nabi kata bukan aku yang cipta, siapa aku boleh tukar? Bukan aku yang reka sampai aku boleh buat yang lain. La, falaysa li minal amri syai'. Aku hanya menerima. Allahu Akbar. In attabi'u illa ma yuha ilayya. In attabi'u illa ma yuha ilayya.
aku hanya tetap menurut apa yang diwahyukan kepadaku sahaja. Aku ikut hak Allah Ta'ala waktu mari. Mana yang apa yang Allah Ta'ala turun, aku sampaikan. Berdasarkan kepada arahan Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhar rasul, baligh ma unzila ilaik. Rasul, sampaikan apa yang diperintahkan, yang disampaikan kepada kamu. Hak mana tu hak turun, ayat Quran kamu kena sampai. Jangan sembunyi-sembunyi. Pasal itulah kata di para ulama tadabbur, kalau Nabi nak sembunyi rahsia Quran, dia akan sembunyi cerita abasa wa tawalla. Allah Ta'ala tegur dia kan, cerita zawajnakaha, cerita Zaid dengan Zainab. Tapi semua ayat itu dibaca. Maknanya mu jangan duduk main reka-reka. Aku akunya hanya menyampaikan apa yang disampaikan kepadaku, yang diwahyukan kepadaku. Inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut jika aku menderhaka kepada Tuhanku. Manakala aku tak dengar arahan Allah Azza wa Jalla, apa akan jadi? Aku takut akan azab hari yang besar. Soal jawabnya akan ditanya, kenapa kamu tak sampaikan? Kenapa? Inilah yang kita takut, para pelajar, para jemaah sekalian. Kita sendiri pun takut. Bila kita tahu perkara yang benar, maka wajib ke atas kita menyampaikan. Bila kita belajar perkara yang benar, maka menjadi kewajipan kepada kita beramal dengannya. Kalau tidak, kita akan ditanya. Kan dalam hadis 4 perkara yang akan ditanya, tidak bergeranjak kaki anak Adam pada hari kiamat kecuali ditanya dengan 4 perkara. Apa dia? Harta dia, umur dia, ilmu dia ambil di mana, kan? Apa yang maka semua ini menjadi tanggungjawab kita, akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, besar tanya jawabnya pada hari kiamat esok. Jangan kita main-main, kan? Ni dak ni kita relax ya tak? Kita ingat macam kita tidak dipersoalkan nanti, kita kata jangan. Ayat yang ke-16. Qul law syaa Allahu ma talawtuhu alaikum wa la adrakum bih. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika Allah kehendaki supaya aku tidak membacakan Quran ini kepada kamu, mana kalau Tuhan nak aku tak baca Quran kepada kamu, tak payah aku baca. Tentulah aku tidak dapat membacakannya kepada kamu. Tapi sudah perintah Allah Ta'ala wahyukan kepada aku. Allah Ta'ala perintah aku pula. Dan tentulah ia tidak memberitahu kamu akan Quran ini. Kalau Allah Ta'ala perintah, Allah Ta'ala tak mahu aku sampai Quran ini, dia tak ajar Quran ini kepada aku, kan? Bukan aku boleh reka-reka sendiri. Faqad labistu. Tengok dalam ini, faqad labistu fikum umran min qabli. Dan sungguhnya telah sampai dengan perantaranku, kerana sungguhnya aku telah tinggal dalam kalangan kamu satu masa yang panjang, yang lanjut usia. Nabi kata, aku bukannya budak baru di kampung ni. Aku bukan makhluk pendatang ke sini. Aku kampung sini, lahir di sini, beranak sini. Dan kamu pula mengenal aku sebagai seorang yang amin, sebagai seorang yang amanah, sebagai seorang yang jujur sebelum Al-Quran ini turun. Afala ta'qilun? Maka mengapa kamu tidak mahu memikirkannya? Jadi ayat ni mari tanya, kenapa kamu tak memikir? Kenapa kamu tidak berfikir? Nak waktu tuduhan ni, kamu mikir dulu. Nak cakap tu biar orang panggil biar betul, kan? Tengok nota di bawah. Menarik kita ni nota di bawah. Ini sebagai menjawab, ayat ini sebagai menjawab kaum kafir musyrik yang meminta supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawakan Quran yang lain. Dia mari
Konon-konon, yalah, dia punya cadangan tu baik sangat. Oh, air dia yang bernas. Air dia yang bernas. Maka ayat suci ini menerangkan bahawa Al-Quran itu dibacakan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perintah dan kehendak Allah yang Maha berkuasa. Manakala Tuhan tak mahu, dia lupakan aku, Quran ni aku pun tak ingat. Supaya umat manusia dah mendapat petunjuk dan berjaya di dunia dan di akhirat. Itu tujuan Quran mari. Al-Quran itu bukan dikarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi kita pun Allah Taala stop awal-awal lagi blok dia punya cara hidup. Dia panggil Al-Nabiyil Ummi. Nabi yang tak membaca dan tidak menulis. Kenapa Allah Taala sekat Nabi membaca, Nabi menulis? Kenapa? Kita dah bincang panjang dalam siri-siri yang lepas. Ini semua hikmah supaya orang tak boleh tuduh. Oi, Muhammad ni ulak buku. Kaki study. Nak kata apa tu? Dia baca kuat tu. Akhir sekali dia boleh keluarkan teori-teori tersendiri. Jadi daripada teori ni, dia buat agama baru. Lah, Nabi tak membaca. Wala yaktub, tak menulis. Tiba-tiba dia boleh bawa satu kata-kata yang cukup menarik, setiap orang dengarnya terpegung, ahli-ahli bahasa mengkaguminya, dengan maklumat-maklumat fakta tidak ada yang bercanggah. Kifada. Maka, dan sudah tentu ia tidak dapat melakukan apa yang mereka kehendaki nak tukar-tukar, tak bolehlah sebab Quran ni bukan aku karang. Jadi kalau buku karangan saya, tak apa, tuan-tuan bagi cadangan, Ustaz, tak betul ni hak ni. Saya tukar je. Maaf, tuan-tuan, edisi yang terbaru, cetakan yang kedua, kita akan tukarkan. Boleh. Tapi nak tukar macam mana Quran? Kalau mereka memikirkan hal ini dengan jujur, tentulah mereka tidak tergamak mengingkari Al-Quran. Lebih-lebih lagi kerana mereka kenal baik akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah hidup dalam kalangan mereka sebagai seorang yang ummi. Ummi ni kita terjemah yang tidak membaca dan tidak menulis. Comel lah gitu. Ada setengah orang ni dia terjemah ummi dengan buta huruf. Saya bimbang bila sebut buta huruf, nanti orang yang bukan, yang tak pernah biasa, tak pernah belajar sirah, oh dia kata orang, bagi pak kita, dia ni buta huruf ni, makna orang tak cerdik. Buta huruf ni orang tak cerdik. Jadi kita kata tak membaca tidak menulis, bukan makna tak cerdik. Cuma dia, sikap dia tak membaca, supaya dia bermakna dia tidak mencedok, tidak menciplak daripada mana-mana ajaran lain. Dan dia pula tidak travel. Tidak, kalau dia mengembara, dia tak membaca pun tak apa. Dia berjumpa dengan Yahudi, dia pergi jumpa dengan ni, dia konferensi sana, konferensi ini, dia boleh juga buat teori baru, kan? Jangan. Dan sebagai seorang yang benar lagi amanah, sehingga ia terkena dengan gelaran Al-Amin. Al-Amin. Ingat tidak kisah waktu Abu Sufyan pergi bertemu dengan Hercules di Syam, kan? Di antara soalan dia, hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qala. Abu Sufyan. Mana Herakla waktu nak tanya Abu Sufyan, dia minta semua orang Mekah yang ada dalam majlis ni, sekiranya Abu Sufyan bohong, kadzibhu, bohongkan dia. Kalau dia benar, kamu diam. Dia tanya, ya Abu Sufyan, Muhammad ini sebelum dia bercakap dengan bahasa agama dia ni, adakah kamu telah menuduh dia seorang pembohong, orang yang tidak boleh dipercayai, kaki kelentong di Mekah? Qala la. Abu Sufyan kata, qultu la, tidak. Bahkan kami menamakannya Al-Amin. Ja'al Amin, telah datang orang yang dipercayai. Maka kesimpulannya Abu Herakla kata apa? Faqad a'rifu annahu lam yakun liyadhar al-kadhib 'ala nas wa yakzib 'ala Allah. Orang yang tak pernah bercakap bohong kepada manusia, adakah dia sanggup berbohong ke atas Allah? Sudah tentu tidak. Maka habis bagaimana dengan kamu kepala pening macam ni, kan? Macam mana kamu jadi pening? Kamu nak buat tuduh-tuduh dia macam-macam.
Sedangkan Nabi kata, aku telah tinggal bersama kamu beberapa ketika yang panjang. Maknanya sebelum Nabi jadi Nabi, sebelum dilantik jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia sudah berada di Mekah. Dia hanya pergi berniaga ke Syam, pergi ke Syam 2 kali apa berapa kali saja. Maknanya orang ni tak pergi ke mana, dia duduk sini je. Mu kenal aku. Tiba-tiba bila aku bawa benda yang tak setuju dengan nafsumu, kamu tuduh aku macam-macam. Kan tuduhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya yang terdahulu, berapa tuduhan? Tuduhan yang popular. Yang pertama, gila. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, syair penyair. Itu je tuduhan dia. Sama je. Dia punya peluk cerita dia sama daripada zaman Nabi Nuh sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu je cerita dia yang tak betul. Tuduhan yang jahat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu mula-mula turun ayat Quran wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah, berilah peringatan, berilah amaran kepada kaummu yang terdekat, mana keluarga kamu. Maka Nabi kita naik atas bukit Safa, panggil puak-puak Arab Quraisy, ya masyara fulan, bani fulan, mari belakang. Semua mari kumpul. Nabi cuba, dalam bahasa sekarang dipanggil test market. Apa dia test market? Cuba nak tengok setara mana penerimaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, "Hei, ya kaum, kalau aku cerita kepada kamu di belakang bukit sana satu rombongan perdagangan akan sampai ke Mekah ini, kamu percaya ke tidak?" Dia kata, "Ma'ahidna 'alaika kadhiba." Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, tak pernah kami dengar kamu ni berbohong. Nabi satu orang panggil kredit, kan? Kalau aku cakap di belakang bukit ni ada tentera nak serang kamu, percaya ke tak? Sama jawapan. Kami tak pernah dengar engkau cakap bohong. Jadi kita kata, bahasa kita ni nak test market. Tengok dia punya value setara mana, orang percaya. Percaya. Bila Nabi SAW mengatakan, ya ma'syara Quraisy, inni rasulu rabbil alamin, aku ni utusan daripada Allah, perau bangun selalu Abu Jahal. Tabban laka ya Muhammad, jengkar muka Nabi. Orang ni tonggeng punggung, orang macam-macam. Tengok. Tadi mu kata aku dipercayai, tak pernah bohong. Bila aku menyampaikan ni, potong selalu. Itulah. Maka Nabi kata, afala taqilun, mu tak ada fikir ke, tak akal aku sepanjang hidup tak bohong, hari ni nak bohong. Itu yang kita takut hari ni. Baiklah, kita pergi kepada ayat 17. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihul mujrimun. Dengan yang demikian, tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta terhadap Allah. Orang yang paling zalim sekali, iaitulah orang yang mendustai Allah Azza wa Jalla ataupun buat pembohongan terhadap Allah. Dia kata ini agama. Sama jugalah merbuat pembohongan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, kita ni ada disiplin ilmu. Semalam orang sebarkan bacaan pula dah mari. Siapa dia kata la ilaha illallah, berhenti setakat tu saja, pahala dia malah macam-macam lah dia punya pahala. Yang peliknya dia tulis hadis ini riwayat Bukhari. Tu hak penak sekali tu. Hadis ini riwayat siapa? Riwayat Bukhari. Kita kata manalah riwayat Bukhari, mari mana pula lah. Ni siapa dia menyebut la ilaha illallah dan dimatikan ia, nasaya dihancurkan baginya 4,000 dosa daripada dosa besar, macam-macam. Riwayat Bukhari. Kita kata hadis la ilaha illallah tu sahih, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Tapi cerita yang pelik-pelik macam ni tu macam mana? Yang peliknya banyak dah kes macam ni disandarkan kepada Imam Bukhari. Bila kita cari dalam Sahih Bukhari tak jumpa. Akhir sekali kita buat kesimpulan ni bukan Bukhari, Imam Bukhari, diriwayat oleh Bukhari penjual
apa dia dekat kampung dia tu. Jadi macam-macam orang sanggup berbohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Konon-kononnya saya bukan berbohong terhadap Nabi, tapi saya bohong untuk Nabi, nak menggalakkan orang beribadat. Kita kata la, kata para ulama, berbohong pada Nabi, berbohong atas nama Nabi, berbohong untuk Nabi, semuanya bohong. Jangan. Jangan main suka-suka kita ni. Jadi orang yang paling zalim daripada orang yang membuat dosa terhadap Allah Azza wa Jalla, samalah kita kata dosa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang mendustakan ayat-ayatnya. Kita orang beriman, bila sebut daripada Allah, bila sebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengatakan berhati-hati kita supaya kita tidak berkata ke atas Allah Taala, supaya kita tidak berkata ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara yang Nabi kita tidak kata. Dia kata Ustaz, hadis ni walaupun tidak ada dalam kitab-kitab sahih, dengan ini masalah lagi ni. Tetapi hadis ini telah disahihkan oleh tuan syekh kami melalui mimpi dia jumpa Nabi. Kita kata setakat saya belajarlah ulumul hadis, tidak ada mana-mana ulama yang meletakkan syarat nak hadis tu sahih, iaitulah melalui jalan kita mimpi jumpa Nabi. Nabi kata sahih hadis ni. Jadi kita kena buat satu lagi, lain daripada sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasai, kita buat lagi satu lagi, al hadisul musahhah min qibalir al-ru'ya. Hadis-hadis sahih mimpi, dalam mimpi. Buat satu kitab kalau orang boleh terima. Tapi masalahnya apabila sudah dicanangkan, sudah disebar dalam masyarakat, orang boleh terima. Akhir kali bila kita kata ulama kata hadis ni palsu ni, hadis palsu pun tak hadis juga. La. Saya selalu kata, sahabat-sahabat lain juga kata, jangan tuan-tuan samakan hadis palsu dengan barang-barang palsu yang boleh kita gunakan. Ada barang palsu boleh guna, barang tiruan. Hadis jangan. Baiklah. Jadi hadis ayat ni Tuhan kata apa? Innahu la yuflihul mujrimun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu tidak akan berjaya. Jadi para ulama kata hadis ayat ini, ayat 17 ini melengkapkan ciri-ciri kritikan kita kepada cadangan orang kafir. Tengok. Yang pertama, hakikat Quran itu sendiri bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia mari daripada Allah, kan? Yang kedua, bahawa dari sudut hujah akalnya, oleh kerana Al-Quran itu kalamullah, maka tak ada manusia yang mampu untuk menjadikan satu kalam, ucapan yang sama dengan Quran. Termasuk Nabi sendiri tak boleh reka. Masya Allah, tabarakallah, kan? Hujah yang ketiga dari sudut sastranya, al-adabiyahnya, dari sudut adabnya, iaitu sejahat-jahat kezaliman yang paling berat, iaitulah apabila orang itu mereka-reka cipta tuduhan, mengatakan ini daripada Allah dan membohongi ayat-ayat Allah, termasuklah membohongi, mencipta kata-kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Maka para jemaah sekalian, janganlah kita terjebak dengan puak-puak yang mereka-rekakan perkataan ke atas Allah Azza wa Jalla. Nanti kita akan dibinasakan oleh Allah sebab perbuatan yang tersebut. Kita pergi kepada ayat 18. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Dan mereka yang menyembah selain dari Allah, apa saja sembahan, tak kiralah batu, kayu, kan? Bahkan itu hak buat kafir, pergi sembah kubur-kubur keramat contohnya, termasuk.
Dia kata kami tak sembah, kami tak tolong ya kat sini. Ya, kita ingat, kita boleh minta tolong dengan orang yang mampu tolong. Kalau dengan orang yang sudah mati, kenapa kita pergi minta tolong dengan dia? Jangan. Itu juga perbuatan yang salah. Kan? Jadi ayat ini Allah Ta'ala sebut, ya'budunal musyrikuna min dunillah. Puak-puak kafir yang sembah lain daripada Allah Azza wa Jalla, la yadurruhum ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Sesuatu benda yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak dapat mendatangkan manfaat kepada mereka. Apa mudarat, apa manfaatnya? Kan? Dia ni katanya puak-puak kafir dulu, bila mari musim tamar masak, dia buat tokong berhala tu dengan buah tamar. Bila mari musim habis dah buah, nanti musim sejuk mari, kan, berhala tu dia pergi makan, ambil kepala, ambil hidung. Allahu Akbar. Satu hari seorang Arab ni, dia tengok berhala dia dikencing oleh anjing. Dia kata, kefada, Tuhan kena kencing. Dia akhirnya dia tinggal masuk Islam. Maknanya berhala nak bagi mudarat macam mana dia tak berkelip mata pun tidak berkelip, kan? Sama jugalah, jangan buat perbuatan-perbuatan ini. Kita pergi minta dengan wali tu, pergi minta dengan kubur keramat, pergi minta dengan tunggu kayu, dengan ini semua perbuatan-perbuatan yang salah, yang mengundang kepada perbuatan yang syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Jangan buat. Ada orang tulis, dia kata teriak, mujarab, aku dah pergi doa kat sini, dekat kubur ni, memang terbukti mustajab doa. Kata di para ulama Islam yang memurnikan kepahaman masyarakat, dia kata dia pergi dalam keadaan dia sangat berhajat, dia berdoa dengan di situ, Allah Ta'ala mustajab doa. Bukan sebab kubur tu, Allah Ta'ala mustajab doa dia sebab hati dia memang berhajat pada waktu itu. Ingat apa yang saya sebut, kisah yang kita sebut dalam siri semalam, kan, Lawrence Brown, mulhid, tak percaya pun ada Tuhan. Doa dia, kunta mawujud, kalau engkau ada, Tuhan memang mu ada, sembuhkan penyakit anak aku. Habis. Tiba-tiba 20 minit, 15 minit, anak dia sembuh. Adakah kita nak kata betul dia ni? Sebab itu bahawa menunjukkan manusia ni dilalatul fitrah, akan menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu yang maha berkuasa. Tak kira lah bagaimana, kan. Nak kata apa. Allahu Akbar. Dan mereka pula berkata, ni hujah puak-puak kafir kenapa dia sembah berhala. Dan mereka pula berkata, mereka yang kami sembah itu ialah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Walaupun dia batu, dia kayu, dia bukan Tuhan, tapi dia syafi', dia pengantara di antara kita dengan Allah. Itu hujah orang kafir. Kita pun bimbang juga dengan perantara-pengantara. Kita jangan buat Allah Ta'ala ni macam kita isi borang. Isi borang ini nak suruh kuat kita punya sokongan, pergi ambil cop sokongan daripada, kalau kita orang kecil ni, sokongan daripada imam, daripada penghulu kampung, daripada YB, kawasan. Kita dengan Allah tak payah. Allah kata, ud'uni astajib lakum. Mu minta, aku perkenankan. Tidak perlu. Bahkan dalam ayat Ramadan itu, kan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tuhan tak suruh pun Nabi jawab, fa inni qarib. Menunjukkan hampir dekatnya kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tak perlu cari orang tengah, kita terus bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah kefahaman kita. Mereka kata, syufa'auna indallah. Kita tahu dia tu tokoh kayu, kan. Kita tahu dia tu batu, kita tahu dia tu sudah mati, tapi kita harap dia ni menjadi orang tengah di antara kita dengan Allah. Akhirnya Allah kata apa? Tengok dalam ayat. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allahu Akbar. Maha suci Allah dan tertinggi keadaannya dari apa yang mereka sekutukan. Tengok nota di bawah. Yakni Allah Ta'ala memang tidak mengetahui tentang adanya sesuatu pun yang menjadi sekutu baginya,
kerana apa yang kamu kata itu tidak benar sama sekali. Tuhan tidak ada sekutu, tidak ada syarik, tidak ada partner untuk nak menguruskan dunia ini. Tuhan pun tidak perlu kepada orang tengah untuk kita buat permohonan nak minta apa-apa. Tak payah cari orang tengah, kita langsung direct kepada Allah Azza wa Jalla, sudah memadai. Kita kata Alhamdulillah. Baik, kita pergi kepada ayat 19. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Dan ketahuilah bahawa manusia pada mulanya tidak memeluk melainkan agama yang satu je. Jadi asalnya anak cucu Nabi Adam AS semuanya di atas landasan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Tauhid. Kemudian bila Adam mati, bila Nabi Adam mati, mari anak cucu dia mula mengambil orang-orang yang soleh di kalangan mereka yang mati, dia pergi buat patung. Syaitan mari ajar, kita takkan nak biar gitu je. Ini guru kita, ini murabbi kita, ini syekh kita. Akhirnya buat patung, buat gambar. Habis syaitan ni sabar. Ini di antara strategi syaitan yang kita kena belajar. Kalau dia nak rosak kau orang, dia tak ambil 1 hari 2. Dia sabar, dia tunggu. Mati generasi yang pertama yang kena syekh, mari generasi yang kedua, dia kata, mu ni ayahmu dulu sangat menghormat kepada tuan guru ni. Takkanlah kamu tak gosok-gosok sikit, ambil berkat. Ini masalah main berkat-berkat replika ni yang main bahaya akhirnya. Gosok. Generasi yang ketiga mari. Tak pernah sabar gosok saja. Hormatlah sikit. Maka kata sebagaimana riwayat daripada Ibnu Abbas, di antara Adam dengan Nuh asyratu qurun, maka berlakulah penyembahan berhala hasil daripada al-ghulu fi hubbis salihin. Yaghus wa Ya'uq wa Nasra, kata di para ulama tafsir, itu asalnya nama-nama orang-orang yang saleh. Nama siapa? Nama orang yang saleh. Nama orang saleh. Tapi jadi nama berhala. Na'udzubillah. Jangan main. Allahu Akbar. Kemudian dengan sebab menurut hawa nafsu dan syaitan, mereka berselisihan. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Dan kalaulah tidak kerana telah terdahulu kalimah ketetapan dari Tuhanmu untuk menangguhkan hukuman hingga hari kiamat, tentulah telah diputuskan hukuman di antara mereka dengan segeranya di dunia mengenai apa yang mereka perselisihkan. Tapi oleh kerana Tuhan dah tetapkan bahawa manusia ni atas dunia bebas, sebagaimana kata di pokok human right, boleh ya, boleh teruskan. Tapi kalau sampai di akhirat, apa jadi? Mereka akan menerima balasannya yang berat. Baiklah, ayat yang terakhir dalam siri ini, ayat yang ke-20. Wa yaquluna laula unzila alaihi ayatum min rabbih فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. Dan mereka yang engkar itu berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu mukjizat dari Tuhannya? Tak puas hati lagi puak ni, kan? Mari minta mukjizat pula lah. Allahu Akbar. Puak buat kafir mari minta mukjizat.
Maka jawablah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perkara yang gaib itu tertentu bagi Allah. Oleh itu tunggulah hukuman Allah. Sesungguhnya aku juga di antara orang-orang yang menunggu. Tengok nota 315. Kaum kafir musyrik sengaja tidak mau percaya akan mukjizat-mukjizat yang banyak yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga mukjizat yang besar sekali, iaitu Al-Quran. Lalu mereka meminta yang lain pula. Jadi mukjizat Nabi banyak dah. Dia mari minta tu, minta ni, kan? Nak minta belah terbulan, bulan boleh terbelah. Insyaqqat apa ni? Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Sudah berlaku. Kan? Dia mari nak tengok pokok bercakap, pokok mari bercakap. Macam-macam dah mukjizat. Hak paling besar sekali mukjizat Al-Quran yang fusahaul Arab, syu'araul Arab tak mampu nak cabar, tapi dah kerah kepala nak kata macam mana. Zaman kita hari ni dia panggil al-munkiri al-mu'jizah. Ada juga di zaman kita hari ni orang kumpulan-kumpulan yang mengingkari mukjizat. Dia kata apa mukjizat ni? Tak ada benda mitos dalam hidup kita ni, tak ada benda magic. Engkar mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia kata apa? Allah Ta'ala sebut innamal ghaibu lillah. Allah Ta'ala ada apa mukjizat. Jadi ada juga sekumpulan. Ana dulu tulis satu artikel tentang golongan yang mengingkari mukjizat Nabi di zaman kita. Sains dia percaya, tapi mukjizat dia tak percaya. Sebab masalah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, kalau kita nak cari mukjizat, kan, nak cari mukjizat, dia hujah, dia kata kenapa Nabi Musa tidak berhujah dengan Taurat ketika berlawan dengan Firaun? Dia hujah dengan tungkat, hujah dengan tangan. Macam-macam lah cerita. Yang penting kepada kita para jemaah sekalian, tak usah duduk cari jauh-jauh, tak usah pergi jauh-jauh. Mukjizat yang paling besar yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, Al-Quran. Siapa dia baca Quran, dia akan jumpa segala mukjizat yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi ayat 21 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.